Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Masih lagi kita dibangunkan, diberikan kesempatan dan diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama kita menghidupkan kehidupan, melaksanakan setiap daripada yang kita rancang dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, istimewa pada hari ini sebenarnya sambutan nuzul Al-Quran untuk tahun 1445. Sedar tak sedar, cepat masa berlalu, sudah pun sampai kita dalam 17 Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui, kita tanya kabar bagaimana Ramadan kita. Semoga semuanya baik-baik belaka dan ibadat yang kita lakukan semuanya dalam keadaan sempurna dan teristimewa hanya kerana lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini perbincangan tentang satu hari satu juzuk. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Yaqub Yusra akan bersama dengan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan dapat memberikan sesuatu seperti sambutan nuzul Quran pada tahun ini. Kalau dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga Allah sebutkan kepada kita dalam mafhumnya, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkatan. Dan ada yang memaksudkan itu adalah malam Al-Qadar, seperti mana juga yang disebut di dalam surah Al-Qadar. Tetapi ramai yang bertanya, katanya, kenapa kita sambut nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan? Adakah malam Al-Qadar itu 17 Ramadan sebab Al-Quran turun pada 17 Ramadan? Jadi bagaimana ceritanya ini, untuk sama-sama kita merungkai, sama-sama kita memperbetulkan persepsi, dan sama-sama kita faham apakah yang dimaksudkan malam Al-Qadar itu Al-Quran diturunkan, dan kenapa kita sambut nuzul Quran pada 17 Ramadan. Sebentar lagi kita akan bersama. Baik tuan-tuan, sekali lagi ayuh kita bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Yaqub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah Ustaz. Jadi alhamdulillah Ustaz, sempena sambutan nuzul Quran, mungkin Ustaz ada sesuatu sebagai pembuka tirai perbincangan kita, sedikit kata-kata awal untuk penonton-penonton semua sempena sambutan nuzul Quran. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Fadil Adinda Ustaz Da'i Azrin yang selalu handsome, segak bergaya, masya-Allah. Dan tuan-tuan rakan penonton, tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dengan penuh keberkatan dengan rahmat Allah dalam suasana hari ini. Dah sedang tak sedang, sudah 17 hari dah kan. Duk rasa ye rasa macam baru sangat mula bertemu dengan waballighna Ramadan ni, kita doa ni. Sedang tak sedang ni dah masuk malam yang ketiga kita dengan bila semayang witir tu kita dah mula baca doa qunut. Maksudnya para ulama menyebut tu di antara tanda nak berlalunya Ramadan meninggalkan kita dalam tempoh beberapa ketika ni, masya-Allah. Baik, bila sebut tentang nuzul Quran tu, satu peristiwa yang sangat besar, satu mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW yang dipakai bukan hanya di dunia tetapi bermanfaat di akhirat sebagai syafaatul kubra. Dan Allahumma salli ala sayyidina, Quran ni juga masya-Allah ajaibnya Quran Ustaz. Allah menjadikan di dalamnya ada 114 surah yang penuh dengan penceritaan para rasul yang terdahulu dan nasihat-nasihat yang melengkapi sekalian keperluan kehidupan kita. Tuan-tuan nak tanya, nak cari bab sains ada, penciptaan manusia ada, lapisan bumi ada, lapisan langit ada, segala bab muamalat ada, halal haram, khaib, setan, iblis, semua ada cerita yang Allah bagi sari sudut istifadah yang kita boleh ambil. Jadi, dan Quran ni mengandungi 30 juzuk. Dalam setiap juzuk itu average sekitar 34,233 huruf, dan total 30 juzuk itu mengandungi 1,027,000 huruf melalui 6,236 ayat. Yang ni yang sebahagian besar daripada kalangan ulama menyebut ada 6,236 huruf ayat bersamaan dengan 1,027,000 huruf. Jadi tuan-tuan, banyaknya kebaikan yang kita boleh rebut. Yang kata Quran ni hebat dia bukan baca satu ayat dapat pahala. Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis,
Alif Lam Mim itu dikira sebagai 3 huruf. Maka ganjaran pahala ni tuan-tuan, Allah bagi berguling-guling punya banyak kita. Cuma beda rajin tak rajin nak rebut dia. Gamak rasa penyegam malas sangat ni, baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim tu pun dapat pahala 3 ganjaran. Bukan 3 ganjaran, satu huruf diberikan 10 ganjaran. Kan? Dalam hadis yang lain disebut dalam bulan yang lain perkara sunat diangkat wajib, yang wajib dilipat kali ganda 70 kali ganda. Bayangkanlah berapa puluh kali ganda Allah nak memberikan ini pemurahnya Allah nak bagi pahala pada kita. Tengok-tengok loklak ni kalau kita ambil kesempatan. Jadi tuan-tuan, jom kita nak rebut peluang. Bukanlah tajuk satu hari satu juzuk ni kita nak suruh tuan-tuan pederah sehari sejuzuk sampai menerap. Benda tak pernah buat Azab. Bila buat sehari tuan-tuan demam terus esok. Kita tak maulah macam tu. Tak apa. Hari ni kita akan bincang kupas panjang. Yang mampu buat sehari juzuk itu alhamdulillah. Yang tak mampu, yang kita rasa cak ayam ni, kita nak buat macam mana ni? Kita akan kupas dan tuntaskan secara baik agar semua mendapat faedah daripada keberkatan Al-Quran, insya-Allah. Insya-Allah, subhanallah, itu dia kan. Bukanlah dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Cuba kita bayang kalau kita baca setiap hari mungkin satu muka, kedua muka di dalam bulan Ramadan, rasa-rasanya berapa banyak pahala hasil daripada membaca ayat suci Al-Quran. Sebab itu ambil peluang untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, berteman. Ayo sama-sama kita sebak, tadabbur dan kita teliti setiap daripada intipati yang cuba disampaikan, yang dihikayatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam 114 surah, 30 juzuk yang sangat istimewa. Baik tuan-tuan, ayo kita pergi pada soalan yang pertama pada hari ini sebagai tirai pembukaan bersama sahabat kita Puan Ramlah Mat Jailani. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mohon pencerahan apakah yang dimaksudkan dengan nuzul Quran? Memandangkan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran dan kita sebagai hambanya kita amat disuruh untuk membaca Al-Quran. Soalan saya, bagaimana kita hendak istiqamah membaca Al-Quran bukan sahaja di bulan puasa tetapi juga di bulan-bulan yang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Ramlah Mak Jalani untuk soalan ini. Apa nuzul Quran dan macam mana nak istiqamah? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih pada Kak Ramlah Mak Jalani kita. Dua soalan di situ. Yang pertama, apakah maksud nuzul Quran? Ya. Baik, dari segi bahasa, nuzul ini bermaksud menetap di satu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Sini para ulama menyebut istilah nuzul Al-Quran itu dibahasakan secara majas ataupun simboliknya Ustaz. Makna abang kata pemberian Quran ni adalah tujuan dia untuk menunjukkan ketinggian. Sebab tu nuzul itu diturunkan dari tempat yang tinggi. Bahawa kemuliaan Quran tu terlalu tinggi sehingga kan dalam nak susun Quran ni pun kena letak dia paling atas Ustaz. Kalau kami dulu dekat Mesir, para masyayikh diajar apa? Kalau nak susun kitab ni, martabat yang paling tinggi itu Quran. Nombor 2 kita hadis. Kemudian barulah kitab-kitab yang lain, tafsir dan sebagainya. Jadi nak abang kata martabat Quran ni duduk dalam kedudukan yang paling tinggi. Malah adab dengan Quran ni, waktu mana kita pegang ni Ustaz, jangan, contohlah kadang-kadang duk pergi sembahyang tarawih ni, kita bawa nak pergi tadarus Ustaz. Jadi dia buh Quran dalam beg. Jadi dia bawa beg dia melenggang kangkung tu Ustaz. Sampai duduk pada paras hingga kan di bawah bahagian kaki. Sangat tak cantik dan sangat tak comel. Sama juga bila kita duduk di mana-mana, Quran yang letakkan di atas lantai. Sebab apa? Kemuliaan dia tu. Dia bukan buku biasa. Ada Quran rambut kapit celah ketiak amboi engkau. Kan? Ketiak atau berapa Isnin Khamis Jumaat Sabtu, kan? Maka benda-benda macam ni adab dengan Quran itu, sebab Quran ni Ustaz boleh memberikan syafaat. Kalau kat dunia kita duk buat loklak benda-benda lagu tu, kita takut-takut tuan-tuan kita menyalahi adab. Kalau dengan mak pak kita pun kita jaga adab. Betul. Lalu kat depan kita tunduk kalau dulu Ustaz, kan? Dia bercakap kita takkan menyampuk. Kan? Ada waktu kita meletakkan penghormatan pada diri tinggi, apatah lagi pada Quran yang boleh memberikan syafaat kepada kita dan mak ayah kita. Maka sebab itulah disebut nuzul itu maksud diturunkan daripada tempat yang tinggi, menunjukkan tanda kemuliaannya Al-Quran itu sendiri. Malah perkataan nuzul dan seumpama dengannya ataupun ayat-ayat yang menceritakan tentang turunnya sesuatu itu dalam Al-Quran ada 290 tempat. Maksudnya banyak. Kan Allah sebut tentang Allah turunkan hujan,
Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan rezeki, nikmat dan sebagainya. Ada 290 tempat di dalam Al-Quran yang seumpama dengannya. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara nak istiqamah dengan Al-Quran? Baik tuan-tuan, saya rasa kita go too good to be, tak mau too good to be true lah. Sembang hak gajah terbang, lelah tak ada benda yang kita nak capai. Yang pertama, saya rasa set objektif yang jelas yang mampu dicapai. Setiap orang memiliki tahap kemampuan tak sama, Ustaz. Ada orang memang dia boleh baca Quran konsisten sehari 3 juzuk, 5 juzuk. Saya pergi di Indonesia tahun 2018 belajar teknik karantina, teknik hafalan Quran di Kuningan, Bandung. Waktu di sana, Ustaz, dia pun tak relax, Ustaz. Sehari guru yang saya belajar tu dia boleh baca 5 ke 10 juzuk bacaan satu hari, Ustaz. Jadi tapi memang munasabah lah dia dalam dia duk tunggu kami nak mengapai, dia mengulang bacaan. So bayangkan sehari 10 jam ke 12 jam. So kalau kata sejam dia boleh, biasa kalau bacaan yang lancar ni sekitar 20 minit ke 30 minit dah habis juzuk, Ustaz. Kita yang mengot merendang ni lambat sikit, tapi laju, Ustaz. Mana dia baca dalam keadaan yang tartil, tak menghilangkan sifat huruf, tak menzalimi hak makhraj. Bacaan dengan cantik, tapi dia boleh buat sehari 5 juzuk, 2-3 hari khatam. Setiap minggu tu wajib khatam, dia akan khatam pada hari Jumaat. Setiap minggu secara konsisten bertahun-tahun. Jadi set depa yang mampu macam ni, alhamdulillah dia dah rasa okey. Kan kita yang masih kencana, kan masih duk tak apa nak okey sangat ni, maka set yang rasional. Maksudnya, Ustaz, kita baru nak mula. So bila baru nak mula, letakkan target yang kita rasa mampu dicapai. Lepas tu buat kena list. Contohnya kita letakkan Allahumma shalli sehari lepas waktu semayang 1 muka surat. 5 waktu semayang dah ada 5 muka surat. So okeylah untuk fasa permulaan. Sebab pada saya dalam bab istiqamah ni, dia ada satu benda yang paling susah adalah bila nak mula buat. Betul. Ramai orang duk sembang, duk cari macam-macam tip. Macam belajar cara nak resepi masak lah, Ustaz. Buku ni, Ustaz, boleh buat perpustakaan kat rumah. Tapi masaknya tak juga sebab tak mau mula. Maka dalam Quran pun sama. The most important thing adalah you start doing now. Kamu start buatlah ni. Ni duk dengar ceramah, duk dengar tanyalah ustaz ni, ambillah capai Quran, baca 2-3 ayat. Galik mendengung, tengok pula, tanyalah ustaz. Tengok tak ada kerja, sambung balik. Iklan, sambung lagi baca. Maka hari ni dapat juga 2-3 ayat, insya-Allah. Karena maka pegang poin dia, version 1 is better than version none. Satu ni lebih baik daripada kosong. Mula buat lebih baik daripada tak buat apa. Duk sembang kari dia tak jadi. Nah, kita buat, usahakan sampai jadi, walaupun bermula dengan baby bond, langkah yang pertama, step baby bond pun okey. Nah, sebab saya rasa satu je ubat untuk istiqamah ni tak ada benda lain melainkan dengan jalan mujahadah. Jadi kita usahakan sama-sama. Saya pun banyak ketinggalan, saya pun banyak kurang, tapi kita belajar pagi ni kita saling perbetul mengikut kadar kemampuan yang kita boleh buat dan kita start buat, insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan. Bukan kata mesti terus fokus pada 1 bulan dapat khatam Quran, tidak. Kita ikut pada kapasiti kita, kemampuan kita, dan jangan terus tetapi terus meninggalkan pula selepas pada itu. Sudah penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz Istimewa Nuzul Quran. Berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah kembali bertemu. Kembali kita untuk perbincangan sepeda istimewa Nuzul Al-Quran 1445 dengan topik perbincangan satu hari satu juzuk. Tuan-tuan, kata orang lama, kalau satu perkara, satu orang ataupun satu benda itu banyak namanya, pastinya ia sangat-sangat hebat dan istimewa. Contohnya, kalau kita tengok nama Nabi Muhammad panggilan saja juga banyak. Kalau kita lihat pada panggilan Ramadan juga banyak nama panggilannya. Juga kalau Al-Quran ada banyak namanya. Disebut dengan Al-Quran, Asy-Syifa, At-Tanzil, Az-Zikir, Al-Mushaf, Al-Kitab, Al-Furqan, An-Nur ataupun Al-Huda. Banyak lagi kalau kita nak sebut sampai semua sekali, menandakan banyaknya nama
nama lain bagi Al-Quran yang boleh kita panggil dan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi sedang menonton, tentunya istimewa kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bawakan pada hari ini dalam perbincangan Satu Hari Satu Juzuk. Baik, kita nak tengok satu soalan di Facebook dari sahabat kita. Jauh lagi nak raya, tapi nama Facebook tu ketupat palas ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz, ada dua soalan di sini. Yang pertama, apakah pendapat Ustaz sekiranya seorang isteri memohon cuti masak daripada suaminya pada 10 hari terakhir Ramadan kerana ingin fokus sehabis baik kepada Al-Quran? Dan soalan yang kedua, adakah dibenarkan wanita yang uzur akibat haid atau nifas memegang dan membaca terjemahan Al-Quran? Terima kasih Ustaz dan terima kasih sahabat kita Ketupat Palas untuk soalan ini. Silakan Ustaz, dua baik, soalan. Terima kasih pada Ketupat Palas. Oh boy, poso-poso ni nama pun menggugah iman betul. Baik, dua soalan yang sangat baik. Soalan-soalan macam ni dia memberikan manfaat kepada yang menjawab. Ya. Yeah. Dan yang mendengar. Maksudnya ramai yang menonton yang sedang mendengar duk ngangor depan TV saja ni, maka dapat kebaikan. Maka saya sarankan ibu-ibu, ayah-ayah yang paling baik di dunia ni, manusia Malaysia kiriman Tuhan, kalau ada buku nota ambil, sebab saya rasa ada banyak poin-poin penting yang cukup banyak kebaikan yang kita boleh gunakan dalam kehidupan kita. Jadi saya akan bagi rujukan agar tuan-tuan boleh semak kat mana tuan-tuan nak dapatkan jawapan dia. Baik, yang pertama soalan, boleh tak nak minta cuti dekat laki? Abang boleh tak 10 malam terakhir ni saya nak minta cuti masak kan, sebab nak fokus pada ibadah. Baik, dengar bagi elok. Yang pertama, dalam satu hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kana Nabi SAW iza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aykhadha ahlahu. Riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW apabila masuknya 10 hari daripada bulan Ramadan, 10 yang terakhir Ramadan, baginda akan mengetatkan kain, menghidupkan malam tersebut dan mengejutkan. Dengar bagi elok. Wa ahya lailata wa aykhadha ahlahu. Jadi Nabi SAW akan mengejutkan ahli keluarganya untuk turut sama menghidupkan waktu malam pada malam 10 yang terakhir. Maksudnya dalam hadis ni jelas menunjukkan Nabi SAW bukan beribadah seorang. Nabi ajak isteri, batu Aisyah riwayatkan hadis ni. Nabi ajak ahli keluarganya turut bersama dalam mengimarahkan malam 10 Ramadan itu dengan apa jua nilai-nilai ibadah yang boleh dibuat. Maka sebab tu para suami, saya rasa alangkah cantiknya kalau kita menghidupkan. Sebab tu kalau pasangan kita payah nak bangun, disebut dalam hadis, ambil ayat ranjih dekat muka, jangan corok kan, jangan pergi tembok, jangan pergi tuang atas kepala dia kan, cari pasal tu kan, esok com sehari. Ambil ranjih-ranjih untuk membangunkan dia. Sekurang-kurangnya kita ikhtiar, hari ni mungkin dia tak bangun, esok ajak lagi, jangan putus asa. Sebab Nabi SAW ni membangunkan keluarga dia untuk beribadah. Baik, dalam bab ni juga saya rasa benda yang paling penting adalah komunikasi, saling bertasamuh, yakni bertoleransi. Dan isteri minta lelok kat suami. Suami kita bukannya makan tebuan, bukannya dia tokok rimau malam-malam kan, buat makan lem sheng apa, lem sheng rimau Ustaz. Sebab apa nak abang kata gangster betul lelaki dia kan? Dah, suami ni isteri insya-Allah dia tahu kat mana soft spot, ruang yang sejuk ataupun lembut pada suami dia. Jadi cakap lelok je, minta kan, minta apa tak abang, boleh tak abang 10 malam terakhir ni saya nak minta izin. Boleh tak, kalau boleh minta dengan cara yang baik. InsyaAllah saya rasa tidak ada, kalau komunikasi yang betul ni, dia tidak akan ada mudarat yang besar kalau nak dibandingkan kita membuat je. Sebab saya rasa lah ni tambah jemaah generasi yang mutakhir ni jarang laku sangat masak beria sangat kan, banyak kuih-kuih tunjuk, banyak lok-lok tunjuk je. Sama juga bila nak beli baju raya, saya nasihatkan kalau boleh beli siap ni 2-3 hari ni sebelum masuk 10 terakhir. Saya dah abang dah kat isteri saya, make sure minggu ni kita dah settle lah, nak beli terai ke, nak beli sofa ke, nak beli baju ke, nak beli sampin ke apa, kita settle dalam minggu ni agar tak mengganggu 10 yang terakhir yang sepatutnya kita letak kat mana prioriti ataupun keutamaan dia. Satu, para suami, saya juga suami, Ustaz Azrin juga suami, kita pegang macam ni. Isteri ni Allah bagi mereka ada kekuatan, dia boleh multitask. Sebab tu Quran mereka selalu baca, kuliah mereka selalu ikut. Pernah ada kuliah muslimin, ni ada kuliah apa? Kuliah muslimat kan? Dia kan?
Jadi sebab orang perempuan ni mereka rajin, mereka boleh buat hari sama mereka settle anak, mereka settle baju, balik ke main rumah, masak apa semua, pergi mengaji, dan mereka terpaling sibuk lah. Dan mereka juga akan banyak buat ibadah. Kalau isteri kita nak buat, tuan-tuan patut dia minta izin nak buat ibadah ni, tuan-tuan peluk cium macam tu kat dia. Beli belanja peluk dakap 2 inci, bukan 2 sentimeter. Sebab apa? Bagusnya bini kita nak buat macam tu, sebab amalan kita tak tentu lagi nak terima ni, tak tuntuang lagi ni. Tiba-tiba bini kita offer nak buat benda baik. Mudah-mudahan dengan asbab kita izinkan dia buat benda yang baik ni, kita dapat tumpang pahala dia. Tapi jangan duk makan buah pahala dia. Yang bulan Ramadan tu duk masak lah, yang ibadah abang tak mau buat apa. Jangan duk buat panggil huduh lagu tu. Kita pun buat juga, tapi yang kita tak tahu yang mana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal mana yang Allah nak terima yang terbaik, yang dicatatkan Allah mahfuz untuk diberatkan timbangan amal untuk kita. Jadi bertasamuhlah, berlapang dada, bertoleransi. Yang kedua ni soalan yang cukup baiklah pada saya berkaitan orang haid dan nifas tapi nak baca Quran juga. Baik, dengar bagi elok. Dalam Irsyad Fatawa 238 yang diterbitkan pada 17 hari bulan 4 2023, tahun lepas. Betul-betul tarikh tahun lepas, cukup ni genap setahun dah. Genap setahun. Mufti Wilayah Persekutuan keluarkan satu artikel mengambil satu hadis Nabi SAW daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, la yakhra'ul junubu wala haisu syai'an minal Quran. Nabi kata apa? Tidak dibenarkan seseorang yang berjunub ataupun berhadas besar dan haid membaca sesuatu daripada Al-Quran. Sebab apa? Nak memelihara ketinggian kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kedudukan 639. Baik, dengar bagi elok. Jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahawa wanita yang haid ataupun nifas atau yang seumpama dengannya haram membaca Al-Quran. Larangan ini juga tertakluk pada semua bulan, bukannya Ramadan sahaja. Semua bulan sama. Adapun begitu, wanita yang terlarang membaca Al-Quran, tapi mereka ni boleh buat ibadah lain, Ustaz. Mereka boleh nak berzikir, mereka nak baca maksurat, mereka nak baca hizib bahar atau hizib apa-apa yang hak tu tak ada masalah. Kalau itu jadi amalan kebiasaan, maka silakan. Kecuali pada orang yang memang nak jaga hafalan, atau orang ni dia hafal Quran atau dia nak exam esok atau dia apa semua, dia guru Quran, maka ada pendapat yang mengatakan dibolehkan. Pendapat mutaakhir dalam mazhab Syafi'i mengatakan harus pada dia untuk baca Quran dengan niat bukan tilawah tapi untuk zikir. Faham? Ini spesifik pada orang yang guru Quran, yang nak periksa ataupun yang hafal Quran. Dia tak mau bukan haid dia pula, dia main panjang, contohnya 10 hari, 11 hari. Jadi kalau 11-12 hari tak baca Quran, kalau orang yang hafal Quran biasanya akan jadi jam. Dia tak murojaah, biasanya dia akan cepat. Ingatan tu dia akan hilang cepat. Jadi untuk atas masalah itu, maka ada pendapat yang dibolehkan. Baik, dengar ni bagi elok. Ni saya rasa poin yang sangat penting. Para wanita boleh beriktikaf di ruang rumah. Ni khususnya pada yang susah nak pergi masjid. Orang perempuan ni afdal sebenarnya di rumah, Ustaz. Jadi mereka pula nak jaga rumah, nak pasang terai, nak sapu sampah lah semua, tak ada pergi masjid. Dengar ni, ada pendapat yang mengatakan para wanita yang haid ataupun yang tak boleh, ada keuzuran syar'i ini, boleh i'tikaf di ruang rumah dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah, dengan pendapat daripada dua pendapat. Yang pertama dalam mazhab Maliki, tuan-tuan boleh rujuk dalam Ma'tabah As-Sakhafah Ad-Diniyah, jilid yang kedua, halaman ke-306. Saya ulang, pendapat dalam mazhab Maliki disebut dalam Maktabah As-Sakhafah Ad-Diniyah, jilid yang kedua, muka surat 306. Pendapat yang kedua dalam mazhab Hanafi dalam kitab Darul Kutub Al-Ilmiyah, jilid yang kedua, muka surat 405. Ini mengatakan bahawa boleh ni i'tikaf di rumah. Dalam mazhab Syafi'i tak ada, tapi kita taklimat di atas nilai yang ibadah. Dalam niat ibadah. Bukan sesaja lepas ni Ustaz kami tak mau pergi masjid kat rumah. Ni spesifik kepada orang perempuan yang haid. Maka tuan-tuan, ibadah ni boleh buat dengan macam-macam jalan. Jangan penyegan, jangan malas. Ni apa benda pun tak mau. Dia kira taklik apa, dia kata Ustaz benda sunat Ustaz, tak buat pun bukan dosa. Nak kena buah tu.
Kan? Sayanglah kita lah hidup ni nak rahmat Allah, nak keberkatan dalam kehidupan, maka kita cuba rebut mana yang terbaik. Kadang-kadang benda-benda kecil tu mungkin masuk syurga. Sayyidina Bilal bin Rabah disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid. Dia masuk syurga, Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi tanya kepada Sayyidina Bilal, apa amalan yang kamu buat? Sayyidina Bilal kata, apa antara amalan istiqamah adalah solat sunat wuduk je Ustaz. Kalau nak banding solat sunat wuduk, Ustaz buat Ustaz? Allah. Tak buat. Saya tak buat kak. Terus duduk kata ke orang hak menonton ni berapa ramai yang buat? Tak ramai yang buat. Tapi yang kecil itulah mana kita pandang pun Ustaz. Hak yang kecil itulah ketika mana Allah redha diberikan syurga kepada Sayyidina Bilal bin Rabah yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Nak apa lagi? Maka ambillah usahalah semaksimal di mana ruang ibadah yang kita boleh buat. Suami tak bagi pi terus duduk riau, terus duduk merintih. Ambil pendapat yang duduk di rumah pun kita boleh buat ibadah yang begitu banyak. Malah memang afdal pada wanita itu untuk solat di rumah. Tapi nak Ramadan ni nak tumpang semangat, nak pergi tadarus Quran, nak pergi mengaji, nak rasa duduk rumah kalau sembahyang dengan suami tak qul huwallah juga. Tak rakaat pertama, rakaat kedua kita apa cemuih. Kan? Tak lelaki aku ni tak ada surah link nak baca raja balas tu ya. Jadi nak pergi dengar pula kat masjid tu imam baca surah-surah yang lain. Maka pergilah. Maka cuma komunikasi, berbincang dengan baik. InsyaAllah moga Allah bagi kebaikan. Subhanallah, itu dia kan. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tadi tu. Mungkin ada yang berkata katanya, ish, saya ni dia kata uzur tak boleh baca Quran. Ada caranya supaya dapat tetap beramal dan dekatkan diri dengan Al-Quran. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Ramli Seru. Assalamualaikum Ustaz. Salam Ramadan, saya ingin bertanya, bagaimana untuk menghilangkan perasaan malu untuk membaca Al-Quran jika bacaannya gagap, sangkut dan tidak lancar sebutannya? Benarkah Ustaz, orang yang tidak lancar bacaannya tak boleh bertadarus berkumpulan, takut lambat habis untuk khatam? Jadi bagaimana Ustaz? Terima kasih juga sahabat kita Ramli Saru untuk soalan ini. Allahu Akbar. Takut lambat habis dia kata, tak macam boleh. Baik, terima kasih pada Ramli Saru. Ni teringat desa yang tercinta pula dah. Nama-nama pagi ni Ketupat, Palas, Desa Segi Lemang. Semua ingatkan kita pada raya. Itulah, masya-Allah. Baik, yang pertama dia ada saya ada dua soalan di situ. Yang pertama soalan berkaitan malu sebab bacaan tak lancar, gagap. Baca sangkut-sangkut kan. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Muslim. Bila tengok dalam kitab Syarah Imam Muslim yang disyarahkan Imam Nawawi rahimahullah taala, Nabi kata seseorang yang mahir dalam Al-Quran bersama as-safarah al-kiram al-bararah. Ini diberikan tingkatan kemuliaan yang sangat tinggilah dalam bahasa kita sebut. Dan bagi orang yang membaca Quran yang namun tersangkut-sangkut, takak ke ataupun dalam keadaan merangkak-rangkak, dalam keadaan bahasa kata dia lah sangkut, tak lancar, gagap ni, Nabi SAW sebut kata apa? Bagi pembacanya itu diberikan dua pahala. Yang pertama, pahala disebabkan kepayahannya nak baca. Kalau dia tergagap, innallazina amanu dia nak boleh dapat sambung tu, dia punya panjang tu kadang jadi hak tak ada mak asli dia baca mak asli, yang tak ada dia jadi mak jaiz mufasil muntasih habis disambung kadang-kadang. Sebab apa? Nak boleh dapat sambungan tu, dia duduk mengeja pelan-pelan tu kan. Hak tak boleh berhenti pun dia berhenti. Dia berhenti. Hak yang boleh berhenti dia tak berhenti. Jadi apalah bagi permulaan Nabi kata apa? Diberikan pahala yang pertama ni pada dia ni, pada orang yang sangkut-sangkut ni, pahala yang pertama adalah disebabkan kesusahan dia tadi, bersangkut-sangkut tadi. Dan pahala yang kedua adalah disebabkan dia berusaha untuk baca tadi. Maka dua pahala. Jadi tu sudut malulah kan. Saya rasa daripada kita nak malu baca Quran disebabkan kita sangkut, lebih baik malu kita baca Quran sebab malu tak baca langsung. Saya tengok ada anak-anak yang duk main. Alhamdulillah lah, di masjid kami ada lebih daripada 10 halaqah Ustaz, kanak-kanak. Beratus orang budak-budak yang masuk tadarus. Saya rasa ramai, ratus ini ramai lah. Kalau budak-budak bukanlah orang tua-tua kan. Budak-budak saja. Jadi depa baca kadang mengarut-mengarut ke. Kan, tapi semangat nak baca tu. Hak tu yang kita rasa macam Power Ranger depa ni. Memang hebat lah. Kan? Jadi Imam Nawawi juga menyebutkan bahawa dua ganjaran ini adalah yang pertama yang disebabkan pembacaan dia daripada kepayahan dan yang dia usaha untuk baca tadi. Ya. Dan soalan kedua berkaitan benarkah tak lancar ni jangan duk baca tadarus dengan kumpulan sebab takut lambat habis. Sejak bila tadarus ni objektif nak menghabiskan Quran? Tidak.
tadarus ni objektif dia adalah kita saling nak membetulkan bacaan. Yang baca elok perbetul yang kurang elok. Betul. Yang kurang elok cuba baca sebab nak memperelokkan bacaan. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang sebaik-baik daripada kalangan orang yang daripada kalangan manusia ni, yang pertama mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Perasan tak? Tadarus dapat dua-dua tu. Belajar Al-Quran dengan cara kita baca, mengajarkannya apabila kita tegur orang. Sebab tadarus, jangan time orang baca kita lena. Time mereka lena, time mereka baca kita lena. Baca passing button pula dah. Hang pula lena. Jangan macam tu. Orang baca kita main telefon. Orang baca kita duduk sembang. Maka tadarus ni objektif dia adalah saling bantu-membantu. Seorang baca, yang lain dengar. Hak tu baca, yang ni pula dengar. Agar ada kesalahan yang boleh kita betulkan. Cuma sebaiknya mengasingkan kumpulan-kumpulan ni mengikut taraf pembacaan. Macam kami sebulan awal kita dah keluar dah borang tahap pembacaan. Kita bagi kepada 3-4 peringkat. Ada report card? Ya, ada report card. So yang pertama yang paling lancar, maka dia duduk ke grup dia. Jadi guru yang memimpin dia pun bacaan yang lebih baik daripada report agar boleh tegur nanti. Jadi kita susun siap. Yang bacaan yang cak ayam betul ni, hak baca menyengit nak boleh sampai pun tak apa. Dia baca dengan grup dia. So orang Kedah panggil segagan semua. Hak ni nak bangga sangat pun, hang pun lebih kurang lah macam cerita Piramli lah. Dia nak tegur gelak ke orang. Jin mata toncing lah apa semua. Lala tanya dia huruf M, dia kata. Kena bahan pening pala dia kena gelak kan. Jadi kita susun sebab kita kadang-kadang kesian juga Ustaz. Kadang-kadang memang macam dia kata tadi, dia memang dia tahu, dia sedar diri dia baca tak lancar. Masuk grup tu semua geng-geng Qori punya baca ni dia punya tangan wa ula sawa patuk kakiku punya sampel punya tarik. Oi, moral down Ustaz. Tak keluar suara bunyi. Kan? Jadi dalam bab ni saya rasa yang sebaiknya adalah kita mengasingkan mengikut tahap bacaan yang sesuai lah. Kadang-kadang takut fed up kawan tu juga, dia nak baca nak betul kita ya kan. Memang betul itu benda yang baik. Tadarus ni memang saling nak saling betul membetulkan, saling nak top up, tapi sebaiknya nak jaga aib juga. Pakai dak besok pakai tak mai dah Ustaz. Hari ni ialah last for the first time and the last one. Kita tak mahu tu berlaku lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan jangan duk malu, saling perbetul, dan kita nampak salah orang kita kena perbetul lah. Tapi janganlah perbetul sampai hak kecil-kecil, hak yang samar-samar pun nak perbetul pakai tak pergi ke mana lah. Jadi moga Allah bagi kebaikan pada kita. Allah akbar, itu dia pentingnya ilmu dalam kita nak membaca Al-Quran dan kaedah membaca tersebut, apa yang difahamkan dengan tadarus sebenarnya. Baik, sedang penonton berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton tetap setia bersama dengan kita sepanjang bulan Ramadan, sepanjang hari ini untuk sama-sama kita tengok bagaimana kupasan dan perbincangan sebenarnya nuzul Al-Quran untuk kita bawakan kepada anda satu hari satu juzuk. Tapi macam Ustaz sebut di awal tadi, bukan kita kata mesti satu hari satu juzuk selesai baca. Yang penting adalah kesungguhan, cantiknya bacaan, dan sama-sama kita fahami apa yang dibaca daripada setiap bait-bait yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Baik. Para penonton, tadi Ustaz ada sebut pada kita menjawab persoalan tentang bertadarus. Tak pandai baca, tak boleh masuk tim tadarus sebab nanti lambat habis. Dan Ustaz sebut pada kita, siapa yang sebut pada kita tadarus ini main ataupun tujuan utamanya adalah 27 Ramadan mesti khatam. Bukan. Kita cuma untuk dua perkara. Yang pertama, belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tapi Ustaz, kita terus pergi pada Ustaz sedang menonton. Ada juga kadang kita tengok dan kita tahu
tim tadarus ni dia bukannya seperti mana yang kita buat hari ni. Dia jenis buat halaqah bulatan, seorang baca, yang lain dengar dan membetulkan. Ada juga kita biasa jumpa yang dia ni seperti mana gotong royong. Dia siap bagi dah. Okey, Ustaz Yaakob juzuk 1 sampai juzuk 3 habiskan dalam tempoh 3 hari. Okey, saya pula habiskan juzuk 4 sampai juzuk 6 tempoh dalam 3 hari. Apa-apa pun dia kata 27 Ramadan semua mesti settle, hantar report ya. Jadi dia kata 27 Ramadan buat majlis khatam Quran. Tetapi bacanya itu di rumah bukan sekali, habiskan apa cara sekalipun mesti habiskan. Jadi apa komen Ustaz sedikit berkenaan dengan tadarus Al-Quran yang dibuat seperti bergotong royong ni Ustaz? Silakan. Baik, Jabatan Mufti Wilayah Sekurutan dah pernah mengeluarkan satu artikel berkaitan bab pembahagian gotong royong ni. Gotong royong sebab saya pinjam bahasa Ustaz lah. Senang faham. Senang faham. Ni gotong royong ni maksudnya bagi seorang sikit bedok faraid ni. Kan? Hang baca juzuk 1, aku baca juzuk 2. Esok Ustaz baca juzuk 2, saya juzuk 1. Kan? Sebab apa? Nak setiap hari khatam Quran kata kan. Baik, tidak ada satu kaifiat ataupun satu kaedah yang disebutkan yang pertama menghalang daripada nak gotong royong ni lah. Maka bila mana balik kepada asas hukum usul fiqh kepada fiqh, kalau tidak ada bentuk halangan maka benda itu harus untuk dibuat, bebaslah nak dibuat. Dan benda itu benda yang baik. Sebab bila dia jadi semangat sikit Ustaz, kita ada 30 orang. Saya ingat kita lepas pun saya buat grup, dan tahun ni pun untuk staff saya buat macam tu. Semua dibahagikan, jadi bahagilah untuk juzuk-juzuk bacaan. Jadi pada saya satu amalan yang baik agar kita boleh penumpang kekuatan orang juga. Semangat tak bila tengok kita grup kita dah khatam hari ni, esok khatam lagi, lusa khatam lagi. Padahal hakikat kita baca juzuk hak kawan lain ya lagi 29 juzuk kan. Jadi kita bahagi. Jadi sebenarnya yang disebutkan yadullah ala jamaah, bantu Allah ni bila kita buat secara berjemaah dalam secara kolektif ni, dia akan jadi lagi having fun dan jadi seronok. Betul. Even Ustaz, saya dalam askar tu Ustaz, bila kami kena, orang kata kena physical training, duk atas padang, kena fork roll, kena pumping, kena lompat bintang, kena semualah berlari. Bila buat berjemaah Ustaz, dia tak penat macam buat seorang Lone Ranger. Betul. Pertama-tama kami menyanyi pula kan. Siapa suruh masuk tentera, nyanyi lagu pula ramai-ramai tu, dia macam healing Ustaz. Tengah duk penat-penat tu, tiba-tiba rasa macam ada satu kekuatan. Maka samalah bila kita buat cara berjemaah ni, sebab tu objektif tadarus ni untuk saling nak melengkapi dan menumpang kekuatan orang lain dan kefahaman orang lain. Betul. Walaupun kita buat Lone Ranger kat rumah, tapi yang paling baik adalah kita duduk secara ramai, bila baca ada orang dengar. Bila baca sendiri ni kita tak tahu salah kat mana lagi. Tu je lah, wallahu alam. Maksudnya dia adalah kebaikan dia juga. Bukan kita kata benda yang baik ni buat lah, tak suruh bergaduh lah kan. Baru take bagi style baru tahu. Dia bergaduh, dia kata tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, tapi dia tak buat. Yang penting itu buat. Paling tidak pun walaupun dibahagi-bahagikan, tetap juga membaca ayat suci Al-Quran, walaupun tidak seperti mana yang kita harapkan dalam tadarus, sekurang-kurangnya dia baca ayat suci Al-Quran tersebut cantik, elok dan ada pelajaran untuk kita semua. Baik, kita pergi pada soalan di Facebook. Sahabat kita Sirna. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bagaimana yang dikatakan membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknat si pembaca, dan bolehkah Ustaz terangkan bagaimana yang dikatakan lenggok bacaan yang sebenarnya? Kerana tular baru-baru ini ulama tersohor menegur bacaan seorang peserta yang berlebihan ketika membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca bukan menyanyi. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Sirna untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, ini soalan yang cukup baiklah pada saya, sebab saya pun baru tengok kemarin 2 hari yang lepas satu video dari seorang ulama daripada Syria menegur bacaan yang dilagu-lagukan, yang dihiasi dengan taranum yang sedap lah kita dengar, tapi Syekh ni tegur. Pada saya itu satu bentuk sudut pandang yang sangat baik untuk kita ambil sebagai satu iktibar dalam uslub ilmu tasawuf, nak menjaga hati agar tak kita berjabat dengan amal. Maksud berjabat dengan amal yang puasa buat satu benda ni, kita terikat dengan benda tu sahaja. Bukan kerana Allah dah. Semayang dia khusyuk dan asyik sebab bacaan yang sedap. Mau kalau tu imam baca tak sedap, tak mau main semayang. Jadi kita takut benda itu berlaku. Jadi satu teguran yang baik. Cuma dari segi konteks kita orang awam, disebutkan dalam satu hadis, dia benda senang ya, dalam perbincangan ni bab khilaf, maka tak sudah ubalah. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh tadi pun mungkin betul, dan apa yang disebutkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
dalam keluaran artikel 11 hari bulan 5 2017. Saya sebut 11 hari bulan 5 tahun 2017, yakni pada artikel Al-Kafi jilid yang apa ni, keluaran yang ke-614. Saya sebut siap satu-satu. 614 pada tarikh 11 hari bulan 5 2017, bahawasanya dalam membaca dengan bacaan yang dilagu-lagukan dengan tanpa menghilangkan sifat huruf dan tajwid yang betul, maka hukum dia harus. Baik, dengar bagi elok. Pendapat yang pertama daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW bersabda, zayyinul Quran bi aswatikum. Nabi sebut dalam hadis, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Makna suara ni para ulama, Imam Nawawi menyebut, Imam Nawawi sebut dalam kitab syarah beliau mengatakan pada bab hadis zayyinu yakni hiasilah Al-Quran bi aswatikum ini, Imam Nawawi kata apa? Para ulama dari kalangan salaf dan khalaf yang terdahulu ni, mereka ni di antara kelompok yang sepakat mereka suka memperelokkan suara dalam bacaan Al-Quran. Sebab apa? Secara tak langsung mendekatkan orang yang biasa, yang tak biasa dengan Quran ni, jadi seronok nak dengar, seronok nak mic, seronok nak minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi menjadikan itu sebagai satu dakwah yang baik adalah satu benda yang mustahab, yakni yang dituntut dalam agama, dan pendapat dan perbuatan mereka berkaitan dengan isu ini adalah sangat masyhur. Atau para salaf, ulama salaf dan khalaf yang terdahulu, tabi'in, kata Imam Nawawi, ini adalah amalan yang sangat mustahab ke atas mereka, mereka tuntut untuk buat, untuk menyedapkan sikit bacaan, agar tidaklah dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin macam baca syair lah Ustaz. Jadi tak boleh belah Ustaz. Jadi orang tambah-tambah orang kita lah Ustaz. Saya rasa mungkin dengan konteks hari ini sama. Jadi tanpa merendahkan sikit pun teguran yang disebutkan oleh Syekh tersebut, cuma kita mengambil iktibar mungkin huruf di tempat dia dengan kaedah yang macam tu. Orang-orang di sana tu mungkin hati mereka dekat dengan Quran. Betul. Jadi baca macam mana pun tak menjadi masalah. Saya duduk di masjid Ustaz, ada satu masjid baca satu malam solat tarawih 3 juzuk Al-Quran. Satu muka surat bersamaan dengan 3 halaman. 1 helai setengah. Kalau kita, saya rasa untuk Bilal pun cabut. Kuih berapa habis? Memang sampai tengah malam Ustaz. Dia baca laju. Dia tak ada lagu sangat. Tapi laju, panjang. dia baca laju, tapi lambat. Confirm lambat lah, tak laju tak mana sangat kan. Kalau kata kita tarawih sana mula pukul 8, pukul 11 kat lah. Kalau kita pukul 12 lebih habis kan. Tapi di sana Ustaz, walaupun panjang, orang ligan mai. Mau kalau kita buat kat Malaysia, orang ligan tu imam. Orang ligan tu imam. Besok masuk dalam paper, seorang tu imam didapati direndam dalam kolam masjid. Sebab balas malam sampai 2-3 juzuk. Dan saya rasa mungkin lah ni nak jumpa satu malam 1 juzuk pun agak payah lah kot. Tuan-tuan jangan terus hukum kata mereka pemalas. Kita kena faham dari segi uruf kita ni, mungkin orang panggil baru nak up ni, baru nak mula pergi semayang, baru nak pergi masjid. So apabila diberikan satu bentuk, bila imam yang tidak faqih, yang tidak alim, hanya semata-mata boleh jadi tu imam semata-mata, tapi tak alim, maka dia tak tahu konteks jemaah macam mana. Betul. Jadi pada saya dua-dua benda tu betul, melagukan betul, ada hadis dan juga ada juga disebut tentang larangannya, tapi kita ambillah mana yang selesa. Macam saya lebih memilih, saya suka bila imam dibacakan dengan menghiasi suara dia dengan bacaan yang baik. Maka sebab tu di masjid kami susun 30 hari tu Ustaz, 30 hari khori yang berbeza. Baca, ada yang baca jiharkah. Kalau di Nusantara ni banyak jiharkah. Kalau di Indonesia sikit tu dia suka ros tinggi. Jadi banyak orang datang Ustaz. Sampai sekarang alhamdulillah saf ni 500 ke 1000 orang tu masih ada dalam masjid. Jadi dengan sebab bacaan yang agak baik. Semalam Syekh daripada Azhar, Pak hari ni semua daripada ulama-ulama daripada Mesir. Jadi benda-benda macam ni pada saya tanpa menidakkan teguran tersebut, kita ambil sebagai satu teguran dan kita ambil juga sebagai manfaat. Kalau boleh baca dengan sedap, itu lebih baik insya-Allah. Betul, subhanallah. Macam Ustaz sebut tadi, jangan berbala, masing-masing ada sandaran masing-masing. Yang penting kita buat sehabis baik dan hormati adab dengan Al-Quran. Sedang penonton berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
sekolah hari-hari, buat apa? Bagi kawan? Mak selalu marahkan Soleh. Tak pernah buat bersangka baik dengan Soleh. Mak fikir Soleh anak yang nakal. Mak penat cari duit. Soleh habiskan macam tu je. Rupanya Mak yang tersalah sangka. Duit belanja sekolah Soleh sebenarnya dihabiskan untuk sedekah di masjid. Keluh dan terharu bila Mak tengok kebaikan Soleh menjadi ikutan anak-anak masjid yang lain. Nak, maafkan Mak ya nak. Alhamdulillah kembali bertemu. Sedang penonton, tadi kita saksikan sedikit video bingkisan untuk tuan-tuan dan puan-puan dari Murtada Dakwah Center, dan kalau kita tahu pelbagai aktiviti dilaksanakan oleh Madat untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat, dan khususnya dalam bulan Ramadan mungkinlah sempena sambutan Nuzul Quran ni kita juga nak tahu apakah yang dilaksanakan ataupun sedang dijalankan oleh Madat untuk sama-sama kita ni membangkitkan kecintaan kepada Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Mungkin Ustaz boleh kongsi kepada kita aktiviti sepanjang Ramadan khususnya berkenaan dengan Quran. Baik, alhamdulillah, bermula daripada sebelum Ramadan Ustaz, kita dah verify untuk kita kelaskan di mana tahap pembacaan jemaah-jemaah kita. Saya rasa melebihi 300 ke 400 jemaah yang tetaplah yang dalam pengajian kelas Quran kita. Yang dah konsisten setahun lah daripada masjid buka tahun lepas. Masjid Madat ni tahun ni baru genap satu tahun Ustaz. Alhamdulillah. Masjid. Masjid. Jadi walaupun satu tahun kita ada lebih daripada 200 ke 300 jemaah yang tetap yang hadir untuk pengajian Quran, dan depa ni lah di antara golongan kita asing dan pecahkan juga untuk bacaan-bacaan Quran mengikut tahap kemampuan bacaan. Jadi tak adalah segan sangat Ustaz. Maklum tu umur dah 60, kalau dengan budak-budak segan lah dia. Nampak maklum ni tak reti kan, tua-tua nak mati dah pun baca tak elok. Jadi segan. Jadi kita asingkan yang veteran dengan veteran, yang budak-budak memang ada grup budak-budak Ustaz. Dan yang saya rasa yang mungkin tempat-tempat lain boleh juga tengok kalau benda ni baik, cuba ikut. Kita buat undian untuk grup tu, depa pilih waktu mana depa nak tadarus. Contohnya ada, tak semua orang free waktu pagi Ustaz, tak semua orang free waktu petang. Betul. Jadi jangan kita hukum mengikut selera kita. Maka justifikasi dia adalah dengan kita communication, tanya pada depa. Jadi kita buat, kalau yang tak boleh main pagi ada sesi petang, yang tak boleh main petang ada sesi malam. Jadi macam sesi budak-budak, majoriti depa adalah selepas asar contohnya. Jadi semua akan main selepas asar lah, sebab depa balik sekolah dah. Kan lepas asar tu jadi nak pergi pagdang, nak main bola tak larat, jadi baca Quran. Jadi setiap daripada halaqah tu juga kita sediakan guru yang memantau. Jadi tak adalah depa syok sendiri, tak adalah main-main, tak adalah yang kata tadi baca tak ada orang tegur lah, ataupun malu nak tegur lah. Jadi alhamdulillah lah pembudayaan Al-Quran yang kita buat di Madat. Even untuk staff saya sendiri Ustaz, syarat nak dapat bonus untuk raya tahun ni kena habiskan bacaan 30 juzuk bulan Ramadan. Senang je, bonus tak wajib ambil kan. Jadi kalau hang tak mau, tak suruh baca, tak ada masalah. Tapi kalau baca habis, memang kita tak. Jadi 1 jam waktu kerja memang di Madat untuk semua staff diringankan. Maksudnya kalau depa masuk, depa boleh pilih waktu mana pun sejam untuk nak pergi baca Quran. Jadi kalau pergi baca Quran maka dibenarkan. Jadi itu yang kita buatlah di Madat untuk kita buat pembudayaan Quran ni, bukan hanya pada jemaah, juga kepada inner strength kepada staff-staff tu sendirilah, insya-Allah. Maksudnya tadarus tu bukanlah hanya dalam bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun tu ada. Ya, memang grup Quran tu berjalan lah. Macam tadi gambar tadi tu memang yang guru Quran, alhamdulillah. Ramai makcik-makcik ni. Makcik-makcik ni tak relax. Baik Ustaz, saya rasa ramai
tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan kita pada pagi ini, khususnya pada cuti-cuti ini sempena nuzul Quran, menyaksikan kita dan tengok tadi perkembangan khususnya berkenaan dengan Al-Quran di Madat, dan sepanjang bulan Ramadan punya aktiviti, dan mungkin ada orang yang rasa macam kami ni nak bersabarlah, nak kongsi rezeki, nak berinfak, nak berikan sesuatu pada Madat. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan cara-cara berkongsi rezeki bersama Madat ni bagaimana? Baik, yang pertamanya saya rasa benda yang jadi keutamaan geng Madat, arkitek dengan engineer dan juga QS, quantity surveyor, baru je balik daripada China hari Selasa baru ni. Atas urusan kita pergi buat pembelian perabot dan peralatan untuk bangunan tahfiz. Alhamdulillah yang kita duk war-warkan hampir 6 bulan ni, kita duk bina asrama untuk kemasukan pelajar pada bulan 4. Dan bangunan tu hampir siap, struktur semua hampir siap, cuma tinggal kita nak masukkan perabot je. Tidak jenuh lah menerak bersila budak-budak tu kan atas jalan, atas lantai kan. Jadi bila kita pergi di China ni, kita custom terus lokal, katil semua dari segi interior designer lah. Jadi kos yang saya dapat secara kasar, belum dapat secara detail. Tengok gambar yang sekarang ni lah, yang tuan-tuan tengok tu, bangunan tu dah siap lah untuk asrama. Jadi kos yang diperlukan sekitar RM400,000 Ustaz. RM400,000 lah, sebab dia melibatkan 150 pack pack punya string dengan perabot untuk kelas asrama. Di RM400,000 ni Ustaz, kita nampak macam berat, tapi kalau kita buat seorang, kecuali tuan-tuan Ustaz anak papa Mengah Holding, kalau Mengah Holding tak boleh Ustaz, Mengah lah kita kan. Tapi kalau kita buat secara kolektif, ni yang duk menonton ni ada 1,500 orang. Tu tak kira yang duk depan televisyen kan, yang dah pada tadi dengar kan. Jadi kalau kita ambil lah berkat Ramadan, hari ni hari nuzul Quran, kenapa tidak kita rebut peluang dengan kita bagi seorang 100. Bayangkan budak-budak ni ada lebih kurang 100 orang lebih yang akan masuk asrama, mereka akan hafal Quran. Kita nak baca Quran ni mungkin susah kan, tak dan sibuk dan sebagainya. Jadi tumpang syafaat dan kebaikan budak-budak yang hafal Quran ni. Memang jadual mereka Quran ni Madat. Jadual mereka akan habiskan Quran, baru mereka akan pergi kepada akademik, baru akan ambil SPM, baru akan ambil IGCSE. Tapi yang bestnya apa? Alhamdulillah, kemarin 2-3 hari lepas result stamp keluar, bekas pelajar kita dapat mumtaz Ustaz. Alhamdulillah. Maksudnya bukan leke-leke budak-budak kita kan. Ada yang tengah duk buat engineer di UTM, ada yang dalam proses nak pergi kepada IGCSE, dan juga Allahumma salli ala, dan sekarang ada yang masuk asrama penuh. Walaupun dulu tahfiz ni di Mahad Integrasi Madat, tapi bila keluar tu dia going to be somebody insya-Allah. Dan kita pun kita yakinlah dengan usaha yang terbaik kita usahakan untuk memastikan kejayaan budak ni memang we go full throttle. Bukan buat asal boleh, bukan buat biasa-biasa. Kalau tuan tengok asrama minggu depan insya-Allah kita akan kongsikan gambar yang latest untuk asrama tuan-tuan meninggal, rasa macam nak balik pergi sekolah. Cantiknya design yang dibuat tu. Jadi tak mau ala kadar asal boleh, elemen yang digunakan, warna, lampu, semua diambil kira macam mana untuk memudahkan urusan untuk mereka belajar. Jadi rebutlah peluang. 400,000 ni kita boleh rebut sama-sama ni. Rugilah kalau orang lain ambil. Kan, sebab pasal kita nak kutip hari tu 3 juta, bangunan dah siap dah. Sekarang ni cuma nak tinggalkan barang yang mencukupkan. Jadi wakaf kita bersama. Jadi mungkin anak-anak kita boleh hafal Quran, kita pastikan ada anak-anak orang yang kita boleh tumpang mereka dengan menghafal Quran. Mana yang menderma, jangan risau, kita ada lebih daripada 90 ibu yang akan diberikan secara percuma kepada tuan-tuan. 90 ibu tuan-tuan, berguling-guling baca pun tak habis. Ni Ramadan ni. Jadi ambillah kebaikan dan manfaat. Saya tak ada benda lain yang saya boleh buat, melainkan saya nak mengajaklah dengan rendah hati, nak mengajak dan merayu pada tuan-puan, jomlah kita jadikan ni sebagai anak aset kita bersama. Walaupun anak orang berbinkan orang lain, tapi dengan sebab sedekah jariah kita, anak-anak yang hafal Quran ni menyalurkan kebaikan juga kepada kita dengan sebab sedekah jariah yang kita usahakan. Nah, jadi saya Ramadan ni Ustaz berpuluh kali ulang-alik Kedah KL makan kurma semalam buka puasa pun dapat tokok kurma dah rasa macam lipas dah punyalah duk makan benda yang duk ada dalam kereta je kan, sebab ni nak mujahadah ni lah. Kalau tuan-tuan tanya saya dibayar ke, tak dibayar nah, untuk main ulang-alik ni, tapi nak tumpang pahala. Saya pun nak tumpang pahala tu, sampai soro tak ada keluar macam dengan Ramli Sarip lah ni kan. Jadi tuan-tuan ambillah kebaikan,
Saya merayu tuan-tuan, jomlah kita pakat derma. Atau tuan-tuan bantu saya share pun tak apa. Ni tekan butang share, jangan kena kutip hidung masin. Tekan butang share pun dah kira acik. Sebab kadang-kadang duit bukan datang daripada poket kita, tapi datang daripada asbab perkongsian kita. InsyaAllah saya doakan mana yang menyumbang, Allah bagi kebaikan dunia akhirat, lahir daripada kalangan zuriat tuan-tuan orang yang hafal Quran, dan tuan-tuan sama-sama kita masuk ke dalam syurga dengan asbab sedekah jariah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, ayo sama-sama kita menjadi tim untuk kita berkongsi sesuatu, berkongsi rezeki dengan Murtada Dakwah Center. Sidang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu. Terima kasih kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita teruskan perbincangan kita dalam kita nak mendekatkan diri dengan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Subhanallah, mungkin ada di antara tuan-tuan sekarang ni dalam tempoh Ramadan 17 Ramadan ini sudah ada yang khatam Quran, sudah ada yang 25 juzuk dan ke atas, sudah ada mungkin yang 2 ke 3 kali sudah khatam Quran. Mungkin 10 fasa yang pertama sudah khatam, datang 10 fasa yang kedua sikit lagi nak khatam, dan 10 hari terakhir sekali lagi khatam. Jadi saya ucapkan kepada semua tahniah, dan mungkin juga ada di antara kita yang baru berapa muka saja mungkin ghalib. Jangan risau juga, teruskan membaca daripada tak ada langsung. Lebih baik ada kita baca walaupun sedikit, yang penting istiqamah kita baca. Jadi sedang penonton, kita nak teruskan perbincangan kita, nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Fatimah Mat Isa. Assalamualaikum Ustaz, saya baru pertama kali nak tanya soalan katanya. Silakan Puan. Baca Al-Quran tahu makna, bacaan kurang faham katanya. Baca Al-Quran tahu makna, bacaan kurang faham. Apa hukumnya Ustaz? Jadi terima kasih kepada sahabat kita. Mungkin saya dapat faham soalan di situ. Dia baca, tapi dia tak faham makna dan dia pun tak ambil peduli. Jadi adakah di situ ada kesalahan bagi mereka? Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih pada Puan Fatimah MDLSA. Wih, ni nama tak relax punya ni. Satu soalan yang sangat baik. Mak Isa. Dia sambung orang tu nampak kan nama-nama je ni. Nama-nama orang canggih kan. Nama saya macam tu tak? Ada. Masya-Allah. Bahasa mudah dia macam ni. Saya rasa soalan dia macam ni. Baca Quran tahu, makna bacaan kurang faham. Tu mungkin dia tak buat koma dia kat situ. Baca Al-Quran tahu, tapi makna tak faham. Apa hukum dia? Hukum dia baca Quran dapat pahala. Kan? Harus pada pembacaan walaupun tak faham dari segi makna. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, kedudukan hadis pada 2910, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan dan semisal dengannya. Minimum 10 atau lebih. Ini sebutlah hadis. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan daripada setiap huruf itu diberikan 10 ganjaran dan seumpamanya. Ini yang disebutkan oleh hadis. Baik, dengar bagi elok. Pada matan hadis tu jelas Nabi kata baca Quran tu dapat dah kebaikan. Ya? Tetapi kalau nak tambah lagi pahala, Allah sebut dalam surah Sad ayat 29. Allah kata apa? Al-Quran ialah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya. Maknanya apa? Tadabbur. Tadabbur ni apa? Kita perembang, ambil, baca, fahamkan dari segi maknanya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Maksudnya kita fahami dari segi makna itu, maka akan mendapat pahala yang lebih. Baik, daripada sini kita faham dah bahawasanya membaca Al-Quran itu berpahala walaupun tak faham. Tapi kalau boleh memahami dan mengamati, maka it's a double bonus reward. It's your choice lah. Itu pilihan yang kamu ada. Baik, bila orang tanya Ustaz, tapi nak buat macam mana? Kami baca tak faham Ustaz. Memang sesi otak tak bersambung dah. Banyak bahasa Arab ni tak lekat dah Ustaz. Mana nak ingat dah. Baik tuan-tuan, ada satu silan. Ada seorang berlaku satu kisah.
Ni saya ingat dalam kitab mana, tapi saya belajar dulu, guru saya suka bagi tamsilan. Dia kata apa, ada seorang anak murid ni tanya pasal baca Quran yang dia tak faham. Kemudian guru dia kata apa, kamu ambil satu guni kan? Guni hak berbawang lah apa semua tu, guni hak yang jenis ikat tenunan tu. Guni hak warna kelabu koko tu kan San. Jadi guru dia kata apa, pergi guna guni ni, pergi cedok ayak kat sungai dan bawa mai kat aku. Jadi yang anak murid ni pun betul, dia pun tak petikai apa, dia pergi ambil guni tu, dia pergi cedok ayak. Cedok bagi penuh, taruh nak penat atas, bila guni start ayak tu akan terkeluar. Jadi dia bopi tak sampai kat guru dia, ayak dah habis dah. Dia patah balik pergi ke sungai. Cedok lagi kali kedua. Bawa main lagi, tengok-tengok ayak dah habis lagi. Cedok kali ketiga. Beberapa kali dia cedok, dia kata ni kerja sia-sia ni. Sebab apa? Setiap kali dia cedok, ayak tu akan keluar. Sebab guni ni bukan sifat dia boleh menampung. Sebab dia begini, dari segi dia akan menyerap dan dia akan keluar. Betul. Tapi dia terus buat sampailah berbelah-belah kali dia buat, dia kata kerja sia-sia. Dia jumpa balik guru dia. Dia kata, wahai guru, kamu suruh aku buat benda yang sia-sia. Aku takkan boleh bawa ayak kepada kamu disebabkan guni ni bukan boleh menampung ayak untuk nak bawa ke sini. Lepas tu guru dia kata apa? Ya, siapa kata kamu buat kerja sia-sia? Cuba tengok balik. Walaupun air itu tak sampai kepada aku, tapi bukankah air itu telah membersihkan guni yang kamu bawa tadi? Guni yang dia bawa tadi kotor. Tapi disebabkan dia ulang ambil ayak, ayak tu membersihkan guni yang ada tu. Dan membersihkan laluan jalan yang dia tarik ayak tadi. Tuan-tuan, itulah yang kata Al-Quran. Dia membersihkan diri ni bukan dengan cara yang kita nak, tapi dengan cara yang Allah berkehendak. Maka kita usahlah baca, tak apa. Kan? Cuma sekali-sekali kita tadabbur makna sikit. At least surah Fatihah mula dulu. Lepas tu ambil dalam 10 ayat kita baca, satu ayat kita tadabbur makna. Malam ni ajak geng tadarus kita, kan? Baca, kemudian kita tadabbur seorang satu ayat dulu pun tak apa. Tak payahlah duk pandai-pandai syarah pula tak. Baca matan tafsir dia tu, tak apa. Yang tak faham, rujuk kepada ahli ikhtisas dalam yang pakar dalam bidang Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Jangan takut mengasih pada Cik Fatimah Ahmad Isa, teruslah baca. InsyaAllah Allah akan memberikan penyucian macam dengan guni tadi, walaupun kita tak faham. InsyaAllah, mudah-mudahan. Itu kan. Tapi betul kadang ada orang dia macam tu, bila mana nak baca tu dia fikir, aku ni macam sia-sia je, baca bukan tahu makna pun, aku baca bukan ambil iktibar pun, hanya sekadar baca je 30 juzuk khatam tapi tak ambil apa-apa. Tak payah bacalah macam tu dia kata. Dia ambil konsep macam sembahyang. Khusyuk, jadi tak payah sembahyang kata dia. Jadi ini satu kesilapan, baca. Lama-lama akan faham, ambil peduli dan masuk ke dalam jiwa sampai ke dalam hati. Baik sedang penonton, kita pergi kepada soalan seterusnya dari sahabat kita KC. Assalamualaikum Ustaz YY. Ustaz YY. Ustaz Yaakob Yusra. Salam 17 Ramadan. Persoalan saya, Ustaz, apakah boleh bertadarus tanpa seorang menegur bacaan kita? Kadang rasa segan bila orang tegur bacaan kita. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Casey untuk soalan ini. Bertadarus tapi segan dan tak nak ada orang tegur sebab malu. Komen Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Casey. Nama yang boleh hafal dah 4 kali Casey 04. Baik, yang pertama kita faham dulu apa makna tadarus. Dia berbeza dengan tadabbur, tafakkur, ada macam ayat bahasa-bahasa tawakal, semua ni ayat-ayat yang lebih kurang, kan? Tadarus ni dari segi maknanya adalah secara harfiahnya berarti belajar bersama ataupun membaca bersama. Itu makna tadarus. Maksudnya bersama ni kena apa Ustaz? At least kena dua orang. Itu paling common, paling cak ayam. Kalau seorang dia tak panggil tadarus. Dia seorang-seorang Lone Ranger. Kan? Tadarus tu dari segi makna harfiah dalam bahasa Arab, kalau dimelayukan adalah belajar bersama atau membaca bersama. Praktikal dia, bila kata nak kepada belajar dan baca bersama ni, tadarus ni biasanya dalam istilah ada satu kelompok. Paling common 2 orang. Ataupun lebih, tak ada masalah. Jangan lebih ramai sangat macam tim Boria pula. Ingat tim bola sepak sampai 24 orang. Janganlah ramai sangat sebab nanti tak ada peluang untuk kita nak baca. Betul. Ataupun sampai giliak terlalu lambat. Saya rasa ideal adalah 6 ke 8 orang is ideal. Kalau lebih sangat macam merapu dah. Dia kerja nak sembang, dia kerja lena. Halah, giliak ni Ustaz, sejam pula baru sampai. Memang tidur lu. Tidur meleleh liong.
Kan? Jadi kalau 3-4 orang ni tak banyak dah Ustaz. Dia pusing Ustaz 5 minit sampai balik. Rehat Ustaz 5 minit sampai balik. Jadi bergantian membaca Al-Quran itu adalah objektif kepada makna tadarus itu sendiri. Tok Sudut malu dia kata kadang-kadang segan orang tegur kan. Lebih baik kita malu ditegur sekarang. Tapi kita boleh bebas daripada kesalahan. Daripada kita terus dalam kejahilan, kebodohan dan terus sebab apa tak ada orang tegur tak ni, dan kelak malu di hadapan Allah. Sebab apa? Dari segi bacaan Quran kita main nanti Allah macam budak kecil pula dah baca Quran tergagak-gagak, terpeleot. Tapi bahasa Inggeris fluent Ustaz. Wow, British accent keluar kan. Boy tergeliat lidah kan, terpeleot lidah kan, tiba-tiba Quran Allah kan, sampai tak ada langsung usaha untuk kamu nak tambah baik kan. Sekarang Ustaz kita malu juga, saya sendiri pun belajar degree 4 tahun, master 3 tahun, ni nak buat PhD mungkin 3 tahun, tengah dalam proses kan. Allah Rabbi, rasa berbelas tahun belajar ilmu yang saya rasa tak guna pun 100% dalam alam kehidupan. Saya degree pengurusan sumber manusia pertahanan, master dalam pengurusan Islam, muamalah Islam, PhD juga dalam muamalah Islam. Tapi tak guna sangat pun Ustaz. Jujurlah Ustaz, tak jujur takkan guna more than 50% pun. Tapi ilmu Al-Quran kita pergilah belajar 6 bulan dah boleh mahir insya-Allah kan, kalau kita konsisten. Tapi kita akan guna seumur hidup, bukan dekat di dunia, malah bolehkan syafaat di akhirat. Jadi tak sedut malulah kalau yang salah kita pakat-pakat berbetul insya-Allah. Itu konsep dia tadi tu, tadarus adalah baca bersama ataupun belajar bersama. Maksudnya paling kurang kena ada 2 orang. Kalau seorang-seorang dia tak panggil tadarus, itu hanyalah bacaan bersendirian saja tanpa ditegur, kita pun tak tahu silapnya di mana. Jadi sidang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Kembali bertemu, terima kasih diucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita terfikir macam mana nak membangkitkan suasana Quran di sekitar kehidupan kita, ataupun kita nak bangkitkan suasana Al-Quran dalam keluarga kita. Jadi kita pun fikir, kadang kita rajin membaca tapi ahli keluarga lain mungkin kadang baca, kadang tak baca, kadang semangat, kadang tak semangat, kadang tinggi keinginan untuk membaca, kadang langsung tidak ada. Tapi kita pun berfikir pada hal ini macam mana mungkin nanti di ujung kita boleh minta tips pada Al-Fadhil Ustaz bagaimana nak mewujudkan suasana Al-Quran di persekitaran kita ataupun lebih khusus di dalam keluarga kita. Baik, sebelum kita pergi pada perbincangan ataupun tips-tips yang disebutkan sebentar tadi, kita nak pergi dulu kepada soalan dari sahabat kita di Facebook, dari sahabat kita Puan Ruby Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana nak jadikan Qari OKU, orang kelainan upaya, sebagai contoh kepada kita yang boleh melihat ini dalam membaca Quran, kerana walaupun mereka kurang dari penglihatan tetap terbaik dalam membaca Al-Quran. Mohon ulasan. Terima kasih Ustaz, terima kasih juga Puan Ruby untuk soalan ini. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih kepada Puan Ruby Abu Bakar. Untuk soalan saya cukup baiklah berkaitan orang kelainan upaya. Macam mana kita nak jadikan Qari OKU sebagai contoh kepada kita yang boleh melihat. Mereka tak boleh, maksudnya yang pertama kita faham macam ni. OKU tu sendiri maknanya orang kelainan upaya. Maksudnya mereka ni tak sama keupayaan macam kita. Betul. Allah memberikan sedikit pengurangan pada mereka di dunia kerana melebihkan mereka di akhirat. Yang pasti. Kerana mereka tidak boleh melihat, maka yang pasti tidak ada azab ke atas mereka dan ini hisab berkaitan mata mereka. Itu kelebihan untuk mereka. Mereka hanya tertangguh mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun mati, tetapi 70 tahun itu terlepas daripada hisab yang panjang yang di negara akhirat yang seharinya bersamaan 1000 tahun di dunia. Na'udzubillah. Pada saya OKU itu sendiri adalah satu bentuk tazkirah pada kita semualah. Kerana saya sendiri di rumah ada adik yang OKU, dia ada memang daripada kecil lah OKU, tapi Masya Allah semayang jemaah tak pernah tinggal Ustaz. Allah. Even hari yang dia tak waras adalah hari yang dia tarik, dia memang setiap minggu dia akan tarik, dia akan sawan, dia akan bangun, benda yang pertama dia buat, dia akan ambil wuduk semayang.
Kadang-kadang satu waktu tu 5-6 kali dia sembahyang. Sebab dia tu pendidikan yang saya rasa satu kredit kepada mak ayah mertua saya lah yang boleh mendidik dia sampai macam tu. Sebab saya tengok orang sindrom Down, autism, macam mana cara kita corak dia. Kalau you bawa dia ke arah baik-baik, kalau you arah dia merapu, dia akan jadi merapu, kan? Jadi sama kelainan upaya ni, macam mana kita nak jadikan contoh pada saya, mereka tu dah jadi contoh dah. Kalau tak baca Quran pun contoh, kerana mereka tu bakat ahli syurga. Orang-orang sindrom Down, mereka tidak ada taklifan yang sama macam kita. Cuma mungkin kelainan upaya di sini mungkin dia normal, cuma tak nampak, cuma tak dengar, cuma bisu dan sebagainya. Tapi tetap mereka ada kelebihan yang jauh lebih banyak advantage daripada kita. Kalau kita tengok adik Khayyim kan, juara apa ni dari Kelantan kan, daripada Kelantan. Saya cuba kontak dengan dia Ustaz untuk dapatkan, tapi tarikh yang dia bagi tu kami tak available, dan tarikh yang kami bagi dia pun tak available. Kagumnya kalau kita baca tentang adik Khayyim ni, dia baca Quran ni dengan Quran Braille tu, dia duk pegang duk gagau tu sampai hilang huruf. Nak abang kata apa Ustaz? Kerapnya duk pegang. Kita ni pulanya letak gagau Quran sampai Quran hilang. Bukan huruf hilang, Quran tu hilang, tak tahu pas mana. Malu ni kita nak jawab apa dengan pada adik Khayyim yang tidak mempunyai mata. Dan tahu tak, Quran Braille ni saya itu sajalah nak pergi jumpa belajar, bukanlah nak belajar Quran Braille tu, tengok macam mana cara bacaan dia. Dia pegang ni Ustaz, dia pegang huruf. Maksudnya yang baca ni wa basyiril ladzina amanu wa amilus salih, dia baca tu Ustaz daripada huruf ke huruf. Kita ni kita tak tengok huruf, kita tengok ayat. Kan? Innal ladzina amanu wa amilus salih. Kita baca melalui ayat. Depa baca ejaan melalui huruf 1, 2, 3. Tuan-tuan bayangkan berapa tinggi tahap kepekaan dan fokus yang perlu diletakkan. Tapi memang Allah bagi pada depa ni satu anugerah yang luar biasa. Mata tak nampak, hati depa sangat terang. Sangat terang dari segi fokus mereka tu. Mereka ada semacam sixth sense yang lain daripada orang yang biasa. Betul tak? Orang buta dia boleh tahu kiraan, panca indera telinga dia ni lebih kuat daripada orang. Ada orang yang bau dia tu, dia boleh bau yang lebih baik daripada orang. Maka samalah ketika benar mereka boleh baca Quran, pada satu contoh yang baik agar kita boleh usahakan yang terbaik pada kita yang tidak ada apa-apa kekurangan. Ada malu nak jawab apa Allah ni duk fikir kan. Aduh, mata ada duk tengok benda merapu, telinga dengar benda merapu, mulut merapu kata ke orang yang banyak, membawang sampai dapat anugerah macam ni, Setiausaha Makcik Bawang peringkat kebangsaan. Jadi semua tu nak kena jawab depan Allah, jangan buat leceh. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan keampunan kepada kita semua berkat Ramadan insya-Allah. Allahu akbar. Orang yang kelainan upaya tapi masih lagi diberikan keupayaan yang hebat untuk membaca, menghafal dan memahami Al-Quran lebih daripada kita yang celik matanya. Walaupun kita celik mata di dunia tetapi mungkin hatinya agak terpadam, tapi mereka mungkin tidak dapat melihat di atas dunia tetapi celik matanya apabila mendengar setiap firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan. Mungkin kita pandang pada kekurangan tetapi mereka bangkit dengan kekuatan. Baik sedang penonton, seterusnya soalan dari sahabat kita Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Da'i dan seluruhnya. Ustaz, bagi mereka yang terikat dengan tugas harian makan gaji, adakah dengan mengambil kesempatan mendengar audio bacaan Al-Quran sehari sejuzu ketika Ramadan sambil bekerja memadai? Terima kasih Ustaz, terima kasih juga sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Dan mungkin juga saya nak selit sikit tambahan pada soalan Intan Zurina ini adalah, kalau sambil kerja, sambil dia dengar audio Quran, adakah dia dikira sebagai culas dalam kerja ataupun bagaimana? Baik, yang pertama, Quran ni sangat istimewa. Yeah. The one and only, bukan hanya ketika kita baca dapat pahala, kita tengok dapat pahala, kita dengar dapat pahala, kita pegang dan sentuh saja pun dapat pahala. Allah. Yang tu kata the one and only lah, kan? Satu-satunya yang Allah bagi satu kelebihan kepada umat akhir zaman ini. Bukan kalau kita jenis bangsa penyegar nak baca, kita dengar. Kalau tak boleh nak dengar, kita tengok.
Kalau tak boleh tengok, kita pegang. Semua tu adalah ruangan-ruangan pahala yang boleh kita ambil. Maka dalam konteks ni dia kerja. Jadi dia buka lah audio, buka radio, buka MP3 ke apa, Quran. Maka tetap dapat pahala daripada kita mendengar. Telinga ni nanti akan jadi saksi ni, ya Allah, dulu ni ya Allah, dia ni sibuk kerja. Tu tugas hakiki dia. Tu pekerjaan dia. Tak boleh kata apa yang tak ada masuk Quran. Tak, tu kerja dia. Amanah yang dia kena pikul. Maka dijalankan amanah dengan baik sambil-sambil didengar dengan Al-Quran. Baik. Cuma dalam bab ni, kalaulah tak boleh nak baca pun, jangan kita tinggal yang lain. Betul. Dengar, tengok, pegang. Kalau tak boleh ikut semua, jangan tinggal semua. Jangan tinggal semua. Baik, bekerja ni adalah tanggungjawab hakiki. Amanah yang kita ambil. Dulu kalau kita sebagai penganggur seumur hidup, tak ada masalah lah, tak sangkut paut dengan apa. Tapi bila kita ni bekerja, maksudnya kita ada tanggungjawab dan kita ada amanah. Kita ada amanah. Contohnya saya sebagai host, ustaz sebagai host, saya sebagai tetamu, sebagai panel. So apa yang berlaku adalah, takkanlah saya ustaz duk tanya saya nak baca Quran. Maka bukankah saya dah melanggar amanah yang sepatutnya saya buat? Walaupun benda tu baik, tapi jangan jadikan matlamat itu menghalalkan pada semua cara. Betul. Kan? Kadang bos memanglah takkanlah bos tu main nak bos talat dia kita, aku tengok baca Quran. Tapi main dengan daripada pagi sampai ke petang baca Quran, suruh main aja. Nah, kita ada tugas hakiki yang perlu kita selesaikan sebagai amanah dan tanggungjawab. Nah, jadi dalam bab ni saya rasa it's about win-win situation. Macam kata dia dah, majikan pun bagilah kelonggaran sikit. Kan? Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang meringankan tugas orang lain, maka Allah akan meringankan tugas dia di akhirat kelak. Kan? Jadi kita lah bagi kelonggaran. Kalau dia pemain kerja 8 jam sehari, Ramadan bagi 7 jam. Ataupun 6 jam setengah, sejam diskaun untuk mereka balik awal, tu dah sediakan juadah apa semua. Setengah jam lagi untuk mereka tadarus. Tak tahu lah, kalau tanya saya secara peribadi sebagai majikan, saya buat macam tu dekat Madat, dekat tempat saya. Bila kita bagi sedikit ruang untuk mereka baca Quran, sedikit kelonggaran-kelonggaran ni, ya ada pro and con dia, tapi kalau tanya saya secara peribadi adalah pro yang banyak. Depa ada bonding sama-sama, depa baca Quran, saling dengar, saling perbetul. Jadi ada juga dari segi maratib amal yang dilakukan dalam kehidupan mereka. Secara berjemaah, secara kolektif. Kalau tidak, Lone Ranger seorang-seorang kan. Jadi saya rasa majikan kamu takkan rugi apa-apa pun. Kan? Kerana anak pekerja-pekerja kamu sedang menghidupkan salah satu sunnah yang besar dalam tempat kerja kita. Jadi you nothing to lose, then you will gain everything from Allah, mudah-mudahan. Betul. Masa untuk membaca tu ada, cumanya kita kena pandai cari ruang dan peluang, dan jangan pula kita dengan fokus kepada Al-Quran sampai terlepas tugasan dan kewajipan yang hakiki. Sedang penonton, soalan seterusnya dari Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz. Bila masuk saja bulan Ramadan, mak-mak akan mengisi masa mereka dengan menghadiri majlis tadarus Al-Quran di masjid. Ustaz, bagaimanakah cara untuk kita sebagai ibu mendidik anak remaja lelaki dan perempuan menjadi pencinta Al-Quran? Mohon nasihat Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Ju untuk soalan ini. Nak nasihat remaja-remaja Ustaz. Ustaz dah biasa dengan remaja, jadi mungkin Ustaz boleh bagi sikit Ustaz. Baik, saya rasa ni adalah satu actionable knowledge yang kita boleh buat. Ada satu pelan tindakan yang kita boleh laksanakan. Yang pertama, fahamkan mereka. Kalau mereka tak faham, mereka tak erti nak buat apa, dan mereka takkan ada izzah, tidak akan ada halawah, kemanisan dan keseronokan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Contohnya bila kita bawa kempen geng subuh macam Jumaat, kita fahamkan mereka tentang kelebihan sembahyang Jumaat. Selalu kita akan pesan kelebihan sembahyang berjemaah. Sama dengan Quran. Sebelum mula Ramadan tu kita dah kempen pada budak-budak ni. Kita target kita tahun ni nak, kalau boleh untuk kita tadarus ni, agar apa, kita boleh usaha sama-sama ni untuk kalau boleh habiskan baca Quran sama-sama. Jadi depa ni dia akan ada satu benchmark. Hala grup lain boleh buat dan kita tak buat. So dia akan jadi macam bentuk challenging within among them ni. So sonok Ustaz. Jadi mereka takkan skip. Anak mak ayah ajak balik kampung tak mau balik ke Ustaz, sebab nak join tadarus dulu. Jadi usaha yang pertama adalah memahamkan mereka tentang kelebihan Al-Quran. Hanya carilah penceramah-penceramah yang boleh masuk, orang kata masuk ayat dengan budak-budak ni. Macam Da'i Azrin, yang kita tahu depa ni manusia-manusia kiriman Tuhan, depa tahu ni dari segi public speaking ni nak duduk dengan siapa. Janganlah bagi orang ramai tu cerita macam pensyarah duduk dalam kelas, budak-budak tu jadi macam tak boleh nak absorb input yang diberikan. Bila depa tak ada input, depa tak boleh bagi output. Depa tak dimasukkan dengan benda, depa tak faham, depa tak boleh keluarkan, tak boleh merembias kebaikan tersebut. Yang kedua,
adalah memberikan teladan pada mereka. Sibuk tengah mana pun tuan-tuan, usahalah bagi ada juga pembacaan Quran dengan anak-anak. Yang ketiga, cari bi'ah yang baik untuk anak-anak. Yang ni mak ayah kena cari. Nah, kalau anak-anak kita tak ada, tuan-tuan wujudkan. Saya bila masuk dekat taman baru di rumah saya tu, benda pertama saya abad kat budak-budak di taman tu, saya kata kalau nak minum air, main rumah saya apa boleh. Air kowe tu beli tok kat depan pintu tu sikit, depa damai depa boleh minum Ustaz. Air penapis air ni kan. Tak kira lah penapis air biasa apa pun, biar je. Jadi apa berlaku adalah depa boleh dapat tumpang. So apa berlaku adalah bi'ah tu dibina dulu. Lepas tu bila depa dah dekat dengan kita Ustaz, apa berlaku adalah kita ajaklah depa. Malam ni jom pergi semayang. Depa dah rasa ada kedekatan Ustaz, jadi okey. Depa tak ada kencana sangat Ustaz. Kan? Jadi insya-Allah. Dan yang keempat, saya rasa kita follow up dan update perkembangan mereka. Sebab budak-budak ni suka progress. Sebelum ni tak pernah baca, sekarang dah baca. Sebelum ni 1 juzuk, sekarang dah 2 juzuk. Sebelum ni 5 juzuk, sekarang dah 10 juzuk. Benda tu yang dia akan jadi dia booster untuk dia buat dan buat lagi. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita usahakan bersama, slowly but surely. Sebab yang pasti insya-Allah kita akan menjadikan benda tu sebagai benda yang boleh dilaksanakan bersama insya-Allah. Subhanallah, itu yang kita harapkan sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan tips yang Ustaz berikan kepada kita dapat mewujudkan suasana dan juga keadaan sentiasa bersama dengan Quran. Jadi Ustaz, mungkin tadi kita boleh jadikan sebagai penutup perbincangan kita, sebagai rangkuman perbincangan sempena nuzul Al-Quran pada tahun ini. Jadi kita minta Ustaz tutup dengan doa ringkas bagi memberkati majlis kita. Silakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Amin. Sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah. Amin. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, yang melakukan kemaksiatan kepadamu. Ya Allah. Amin. Ya Allah, dengan berkat hari nuzul Quran ni, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, kau kurniakanlah kecintaan dan tautnya hati kami dengan Al-Quran, ya Allah. Amin. Kau jadikan daripada kalangan zuriat kami, keturunan kami, ada yang boleh menghafal Al-Quran, yang mengamalkan Quran dalam kehidupan, ya Allah. Amin. Yang boleh memegang Al-Quran sebagai panduan hidup mereka untuk berikan teguran kepada kami dan orang lain, ya Allah. Amin. Ya Allah, pada kami yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasa syubha, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mohon, ya Allah, kau berikanlah kebaikan dunia dan akhirat kepada kami untuk kami dipertemukan di syurga kelak, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Salam nuzul Quran diucapkan kepada semua. Ada rezeki kita jumpa lagi. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.